pada satu hari ketika mana Sayyidina Abu Bakar sedang berdakwah mengajak orang ke dalam agama Islam. Abu Bakar masuk kategori orang yang pertama memeluk ajaran Islam, orang yang terawal memeluk ajaran Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakta ni masyhur, makruf. Dan bila Sayyidina Abu Bakar masuk, dia tak simpan Islam tu untuk dia seorang. Dia cerita Islam tersebut kepada orang lain. Dan bila dia cerita, dia sampaikan telah tu dia sebut sebagai dakwah Sayyidina Abu Bakar kepada orang lain. Baik. Bila Sayyidina Abu Bakar mula berdakwah sebarkan Islam kepada orang lain, kaum Quraisy bangkit dan menyerang Abu Bakar sehingga Abu Bakar pingsan. Puak-puak Quraisy tengok Abu Bakar duk menyebarkan Islam, depa labuh Sayyidina Abu Bakar. Biasalah tu, kata susah buat Islam tu, depa labuh. Muka beliau babak belur ditampar oleh dua sandal Utbah bin Rabi'ah. Muka Sayyidina Abu Bakar pecah ni, pipi ni pecah, kena labuh dengan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, antara 6 jahanam yang mati dalam perang Badar. Ada beberapa orang yang termasuk dalam kumpulan manusia yang cukup kuat lebuat pada Islam, cukup kuat banyak orang Islam di kota Mekah. Nabi doa pada mereka, akhirnya mereka mati perang Badar. Antara yang cukup kuat lawan Rasulullah, inilah manusianya, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dua-dua ni anak Rabi'ah bin Amr. Hangit lawan Nabi sampai mati. Sampailah kali dua-dua mati perang Badar. Utbah ni bila dia tengok Sayyidina Abu Bakar sebar Islam, dia labuh Sayyidina Abu Bakar, dia bukan kira lah. Boleh dapat sekat tu no. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bila kena labuh tu akhirnya pengsan. Bila pengsan, dia diangkat oleh kaumnya Bani Taim. Bukan Bani Tamim, jangan silap baca pula. Bani Taim, satu kaum Quraisy yang cukup mulia dalam bangsa Quraisy. Satu bangni, satu suku yang cukup mulia dalam bangsa Quraisy. Ada satu, kita duk dengar Bani Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdul Syamsi, Bani Asad, Bani Zuhrah. Ada satu lagi Bani yang mulia, kaum Quraisy juga, keturunan Quraisy juga, tapi satu lagi Bani, nama Bani Taim. Sayyidina Abu Bakar daripada Bani Taim itulah. Satu kelompok kumpulan manusia yang mulia, dan Bani Taim ni banyak terlibat dalam bisnes. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar terlibat dalam bisnes secara langsung. Baik. Kemudian bila dia kena labuh sampai pingsan, dia dibawa balik kepada kaum dia Bani Taim ke rumahnya. Kaum dia angkat dia, bawa balik ke rumah. Dan mereka mengira Abu Bakar pasti akan mati. Mereka tengok nampak keadaan ni, nampak polu, nampak gaya ni. Sambil duk angkat tu duk nampak kritikal. Makna hamba Allah, Utbah ni labuh sungguh ni. Labuh sampai nampak kritikal. Mereka sangka mati dah. Mereka duk nampak macam nak mati dah Sayyidina Abu Bakar ni. Mereka ada yang bersumpah dalam keadaan duk bawa balik tu. Ada juga Bani Taim hadap cakap, jika sampai Abu Bakar mati, pasti mereka akan untuk balas. Kalau Sayyidina Abu Bakar ni mati, kalau Abdullah bin Abi Quhafah mati, kami balas balik. Bani Taim bunuh balik Utbah tersebut. Balas darah balik. Poin kita nak tunjuk di sini, Sayyidina Abu Bakar kena labuh teruk. Kalau takat kena sepak tak jadi apa. Walaupun sepak tu teruk jugalah masalah kan. Pun nampak macam gelak sebut sepak tu lah. Kenapa dia ingat tu imah kena sepak tu kan. Tak apalah, tu pun satu ujian masalah no. Satu ujian Allah bagi. Sayyidina Abu Bakar kalau takat kena sepak tu biasa, tapi ni bukan sepak ni, pukul sampai separuh mati. Pukul sampai nyawa-nyawa ikan. Tu kata sahabat dulu bawa Islam kan. Sahabat bawa Islam pada tahap tu. Semalam saya mengajak Talhah Ubaidillah, dia bawa Islam ni, jari tak ada. Punya berjuang nak bawa Islam sampai ke kita ni, jari tak ada. Zubair bin Awam, badan dia ada berapa puluh parut, semua belah depan. Sampai tengah tu ada lekuk. Lekuk kena lembing. Sehingga dalam sejarah sebut, kalau tuang ayak bertakunglah lekuk. Apa sebab dapat luka begitu? Apa sebab dapat sampai lekuk tu? Sebab nak bawa Islam mai ke kita ni lah. Sahabat-sahabat bukan berjuang duduk mengajak lebih kurang macam saya duk buat ni salah. Dah. Depa turun, kena hak tu, kena hak ni. Abdul Rahman bin Auf, tokek kaya, dia cacat sebelah kaki. Dan kita dengar tokek kaya tu, kita ingat pakai tai duduk dalam mesyuarat, duduk yes ya kan. Sekretari mai Datuk hari ni mesyuarat di sini, hari ni appointment di sini, ingat macam tu kan? Dah cacat sebelah kaki lah.
Apa sebab mereka cacat, luka begitu teruk? Semua poin dia satu nak bawa Islam sampai ke kita ni lah. Mereka bawa begitu susah, kita hari ni dapat begitu senang. Mereka jaga Islam begitu susah, kita hari ni leraikan Islam begitu senang. Tak betul? No? Kita ada rasa benda Islam ni biasa. Ajaran Islam biasa. Hukum hakam Islam biasa. Itu kita minta kalau boleh balik ke jalan. Islam satu benda yang cukup berharga jalan. Baik, sambung. Baik. Pada siang hari, bila hari ni kena labuh balik rehat di rumah. Esok pagi Saidina Abu Bakar sedar. Dia jaga. Dan bila dia sedar daripada pengsan, perkataan pertama yang keluar daripada mulutnya, yang ni kita nak perhati jalan. Saidina Abu Bakar sedar pada pengsan, dia kata apa? Bagaimana keadaan Rasulullah? Dia celik-celik mata tu, dia tak tanya diri dia. Dia celik-celik mata tu, dia tak tanya siapa-siapa. Dia tanya siapa? Dia tanya Nabi. Sayangnya beliau kepada Rasulullah melebihi sayang beliau pada diri sendiri. Celik-celik mata tak ingat kali, ingat Nabi. Macam kita lah, ya accident. Celik-celik mata ingat siapa? Ingat anak. Betul? Betul? Kau ingat bini dulu kan macam mana kau lah? Kalau celek-celek mata salah, kalau lah kita kena satu-satu musibah, celek-celek mata, kita tanya satu benda yang menguntungkan Islam, kemah tu. Kalau kita celek-celek mata Ustaz, kita ingat sahabat-sahabat dulu, kemah. Kalau celek-celek mata Ustaz, ingat bini dulu, oh jam lah. Pasal Rasulullah ni kalau kita boleh ambil lah satu sifat yang ada pada Rasulullah, cuba perhati tengok. Nabi kalau musafir, balik musafir, nombor satu sekali Nabi akan singgah masjid tu. Maknanya ingatan Nabi tu letak pada masjid dulu. Masjid nombor satu. Habis masjid, Nabi akan jumpa para sahabat dulu. Dua. Habis para sahabat, Nabi akan jumpa Fatimah dulu, anaknya dah terlebih dahulu. Habis jumpa anak, baru nombor 4 bini. Nak menunjukkan bahawa baginda lebih mengingati masjid daripada bini. Kita hari ni terbalik. Pasal tak? Bukan kata sakit, pergi outstation tu dah lah. Kita hari ni outstation, mesyuarat, kursus ke 3-4 hari. Balik antara 4 tadi, hak mana kita ingat dulu? Masjid, sahabat, anak, bini. Tak apa nak mengaku, nampak gaya kan? Kalau siapa di sini jawab, Ustaz, saya ingat masjid Taman Selasih. Hello Ustaz, tipu lah tu. Saya ingat masjid saya, tipu lah. Semua ingat hak nombor 4 dulu. Sedangkan baginda hak tu letak nombor 4. Saidina Abu Bakar sama juga, beliau ketika mana hilang ingatan ataupun terpisah begitu lama dari sudut akal, tiba-tiba Allah bagi beliau sedar. Nombor 1 yang dia ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Saidina Abu Bakar pada Rasulullah ni habis meta. Habis meta lah. Tak tahu nak cerita. Sebab tu yang saya pernah sebut, Nabi waktu hijrah dengan Saidina Abu Bakar, kadang-kadang Saidina Abu Bakar pergi duduk depan, kadang-kadang patah belakang, kadang-kadang pergi depan, kadang-kadang patah belakang. Sampai Nabi tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu sat ke depan? Nabi tak sebutlah sat tu, saya terjemah lorak kita lah. Pasal apa sat ke depan, sat ke belakang, sat ke depan, sat ke belakang? Saidina Abu Bakar jawab, ya Rasulullah, in qutiltu ana wa ana wahidun. Kalau aku terbunuh dalam perjalanan ni, aku seorang ni. Wa in qutilta anta, tapi kalau kamu yang terbunuh dalam perjalanan ya Rasulullah, halakatil ummah, satu umat akan binasa. Kalau aku seorang mati tak apa, aku seorang tak apa. Tapi kalau kamu yang gugur dalam perjalanan ni, satu umat semua akan rosak. Jadi biar aku mati tak apa, janji kamu okey. Jadi Abu Bakar duduk dalam gua, cuba perhati tengok, kena gigit binatang bisa kan. Allah tahan tak cerita kat Nabi tahan sampai menitih air mata tu, kira tahan sungguh lah tu. Kalau bergerak sakit, Nabi jaga. Kalau bergerak duduk kelupuk tu, Nabi jaga. Dah tahan. Sayangnya beliau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang sangat Rasulullah. Hatta pernah dalam sejarah sebut, jawapan Saidina Abu Bakar dengan jawapan Rasulullah selalu sama. Jawapan Saidina Abu Bakar selalu sama dengan jawapan Nabi. Nak tunjuk kata cinta sangat lah.
waktu perjanjian Hudaibiyah kan, waktu perjanjian Hudaibiyah kata silap saya, perjanjian tersebut kan berat sebelah lah, berat pada musyrikin Mekah. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar antara orang yang tak puas hati. Sayyidina Umar tak puas hati dengan perjanjian tu. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa perjanjian ni macam ni. Nabi jawab pada dia, Allahu Akbar. Tu kata tu ngaji-ngaji lupa pula dah salah. Ada satu jawapan Nabi bagi pada Sayyidina Umar. Nabi sebut satu jawapan kat Sayyidina Umar, tapi saya lupa jawapan tu. Tak sat dia ingat-ingat, lupa pula dah. Amboi. Tengok maksiat banyak ke parah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak sat waktu nak cerita tu ingat ayat Sayyidina Rasulullah tu. Dia tak lupa pula dah. Tak apalah, dah lupa buat macam mana. Sekali ingat saya ulang balik. Nabi sebut satu ayat pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau tak silap saya, maksud ayat ni lebih kurang macam ni ya. Wahai Umar, apa yang Allah buat dengan Rasul buat tu tak salah. Lebih kurang macam tu kot maksud ayat tu, tapi bukan ayat macam, maksud dia macam tu kot. Apa hak Allah dengan Rasul buat ni betul. Sayyidina Abu Umar tak puas hati lagi, pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Tanya saya, ya wahai Abu Bakar, apa jawapannya, minta maaf apa pasal perjanjian Hudaibiyah ni berat sebelah, tak puas hati dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar pun jawab jawapan serupa ke? Apa yang Allah Rasul buat tu semua betul. Jawapan serupa. Apa pasal serupa? Pasal cinta yang mendalam. Sayyidina Abu Bakar sampai satu tahap minta nak mati tu, minta nak mati hari Isnin. Pasal apa? Sebab kekasihnya Rasulullah wafat hari Isnin. Tu, cinta. Sayang semua lah, sayang semua. Baginda sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sayang pada Rasulullah, sayang semua. Nabi kata tutup semua pintu yang ada pada aku ni, melainkan pintu yang menghala ke rumah Sayyidina Abu Bakar, yang tu buka. Nabi sayang semua Allahu Akbar wasallam. Seorang manusia yang cukup hebat. Perwatakan Sayyidina Abu Bakar lebih kurang macam perwatakan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tak pernah minum arak. Rasulullah tak pernah minum arak, Sayyidina Abu Bakar pun tak pernah minum arak. Akhlak yang hampir. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar dia mudah bersama dengan Rasulullah SAW. Akhlak mereka hampir serupa. Boleh kau no? Boleh kau kenal macam tu no? InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, sambung. Jadi dia celik-celik mata tu, dia tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Nabi ni macam mana lah ni? Apa yang dilakukan oleh mereka terhadap diri beliau? Mereka buat apa kat Nabi lah ni? Aku pengsan ni, mereka buat apa kat Nabi? Dia tak tanya buat apa kat aku. Dia tanya, mereka buat apa kat Nabi? Popok Quraisy ni buat apa kat Nabi ni? Ibunya mendekat kepadanya, ibu dia duduk sebelah tu, kata pada dia, janganlah kau fikirkan hal selain daripada dirimu. Hai Abu Bakar, tak usah duk kira hal orang, kira diri sendiri dululah. Duk bicara hal orang buat apa, bicara hal diri tu, diri pun teruk. Baiklah, jawab Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, aku takkan makan, aku takkan minum sebelum aku berjumpa dengan Nabi SAW. Aku tak mau makan, aku tak mau minum. Aku nak tengok dulu Nabi macam mana. Kalau Nabi okey, baru aku akan makan minum. Kalau Nabi ada satu mudarat, aku tak makan, aku tak minum. Lagi tak jumpa, tak makan, tak minum. Boleh pergi kita tengah tu katalah. Lepas tu kita dah sebut banyak kali, dah. Sirrul wusuli ilallah mahabbatu Rasulillah. Cara kamu nak sampai pada Allah, cara nak jadi hamba Allah ni, macam mana pun dia kena sayang pada Nabi SAW. Lepas tu kita duk pesan banyak kali, ya kalau boleh sehari selawat banyak-banyak. Selawat. Tambah-tambah orang yang terlibat dalam perjuangan Islam. Selawat lah. Saya pernah sebut dah satu contoh kan. Puak Kristian, puak Nasrani dulu pernah perang dengan puak Majusi kalau tak silap saya. Harbul Fijar kalau tak silap saya. Kalau silap mohon maaf nah. Sebelum Rasulullah, sebelum baginda lahir lagi, perang tu dah berlaku dah. Puak ni Kristian, puak ni sembah api, Majusi, perang. Bila perang, puak Kristian ni kalah. Perang kalah. Semua kira kalah lah. Akhirnya sampai satu tahap, mereka duduk dekat kemah mereka pakat buka kitab Injil. Ambil jari, letak jari tu atas nama Ahmad ataupun Muhammad yang ada dalam kitab Injil tu. Letak ramai-ramai dalam kitab, masing-masing letak. Lepas tu ramai-ramai pakai doa.
Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyikal ummi alladhi satub'atsu lana fi akhir zaman fansur lana ya Rabb. Ya Allah, dengan keberkatan Allahumma inna, ya Allah, kami meminta dengan keberkatan Nabi yang ummi, Nabi yang tak boleh membaca, yang akan muncul kepada kami di akhir zaman ni. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami minta dengan keberkatan Nabi akhir zaman ni, fansur lana ya Rabb, menangkan kami wahai Tuhan. Duk perang kalah sedia Allah. Lalas sekali buka kitab Injil, tak jari atas nama Nabi SAW. Esok masuk perang, menang. Special. Lepas tu kita duk sebut banyak kali Pak, orang yang terlibat dalam perjuangan Islam, jangan lupa selawat. Selawat jangan tinggal. Boleh, memang dah buat dah kau no. Senyap nampak kaya. Antara amalan yang kita tak faham apa dapat pahala. Setakat yang saya ingat, kalau tak silap saya mohon maaf, tapi setakat yang saya ingat ada 3. Ada 3 bacaan kita tak faham makna pun dapat pahala. Nombor 1, Quran. Quran baca tak faham apa pun wah boleh pahala. Tak faham ke tak apa ke dapat pahala. 1. Yang kedua, amalan yang kita buat tak faham apa pun dapat pahala. Apa dia? Selawat. Hatta dalam ulama sebut, kalau orang fasik selawat pun dapat pahala. Orang yang banyak buat dosa selawat boleh pahala tak? Dua saja-saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kalau tak siap, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil, dua-dua boleh lah. Tak faham apa pun boleh pahala. Kalau istighfar Ustaz, istighfar dia kena rasa, dia kena faham. Ya Allah aku minta ampun, dia kena rasa baru jadi. Dia kena faham baru jadi. Takat sebut di mulut astagfirullah, 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 tak dia. Tawaknya senyap. Ada bola ke malam ni? Tak ada. Boleh kan no? Kita minta sama-sama silah. Benda-benda macam ni ambil manfaat sama-sama. Baik, sambung. Ibunya berkata, bila dia kata macam tu, dia kata dia tak mau makan selagi tak nampak batang tubuh Rasulullah. Ibunya jawab, nanti aku hantarkan kamu kepada Nabi jika orang telah sepi kembali. Mak dia kata, lah ni macam ni lah, lah orang ramai duduk di rumah kita, tunggu pakat balik belakang, semua pakat balik sekali, aku sendiri bawa kamu pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang banyak yang pulang ke rumahnya masing-masing, bila orang pakat balik belaka, ibunya dengan dihantar oleh seorang menuntun Abu Bakar ke rumah Nabi SAW. Nampak tak? Mak Sayyidina Abu Bakar dengan seorang lagi tuntun Sayyidina Abu Bakar bawa pergi tengok Nabi SAW. Ni sampai mak kena turut ni agak-agak macam mana tak? Nampak kata tegahnya Sayyidina Abu Bakar, kuatnya kemahuan Sayyidina Abu Bakar, kuat sungguh keinginan Sayyidina Abu Bakar, sampai mak kena turut, mak tolong tuntun bawa. Oh, sayangnya beliau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Abu Bakar ini disambut oleh Nabi dengan gembira sekali. Allah. Dan Nabi mendoakan ibu Abu Bakar agar dibukakan hati oleh Allah masuk Islam. Bila sampai rumah Rasulullah, Rasulullah tengok Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah doa sekali dengan mak Sayyidina Abu Bakar. Kemudian waktu beliau mengajak ibu Abu Bakar ke dalam Islam, dengan segera ibu Abu Bakar menerimanya dengan hati yang tenang. Bila Nabi doa, last sekali ajak masuk Islam, masuk terus lala tu juga. Satu daripada kelebihan doa orang yang makbul doa. Satu kelebihan orang yang makbul doa. Doa Allah makbulkan segera tu juga. Sebab tu ayah yang ada di sini, siapa ada adik-beradik yang bukan Islam, satu daripada cara kita berdakwah tak larat dakwah dah, kita doa tak larat doa dah. Satu cara lagi, pergi jumpa orang alim, suruh orang alim tolong doa. Itu satu cara. Ataupun yang ayah-ayah ibu-ibu duk buat selama ni, kadang-kadang ayah-ayah duk bawa anak, bawa cucu tu, bawa anak, bawa cucu bagi pada orang alim, suruh orang alim tolong doa pun boleh juga. Sebab sirah menunjukkan kepada kita Sayyidina Abu Bakar dengan mak dia, Nabi doa pada mak dia masuk Islam. Barakah, keberkatan doa daripada orang lain itu pun penting ke?
Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini yang dapat anak, dapat cucu, hari ke-7 jangan lupa buat tahnik. Masyarakat kita lah tak buat tahnik dah. Tak ada apa-apa ni, semua pakat buat kan. Belah mulut. Buat nak. Ambil barakah daripada orang alim. Cuma jangan saya lah, cari orang lain lah. Cari hak kemas lah. Minta maaf, cari hak pasti, hak kemas tak mau. Cari hak pasti, hak kemas kita tak mau. Hak kemas tak mau, hak orin tak mau lah. Nah, cari hak pasti Nah, insya-Allah nah. Ambil barakah daripada orang-orang alim seumpama ni insya-Allah. Baik.